Assalamualaikum dan bertemu kembali dengan Noro TV. Atas permintaan ramai aku akan bicarakan mengenai Gojo Satoru versus 4 special grade. Alright, tak payah buang masa, jom kita layan video ni dengan my best friendo, my brother Todo. Let's get it. Tirai seluas radius 400 meter memerangkap ribuan manusia di Shibuya. Kebanyakan mereka merayu supaya Gojo Satoru datang. Munculnya Gojo di Shibuya, dia terus masuk ke dalam Shibuya Hikari Building di mana dia dapat idea apa yang musuh mahukan. Gojo turun ke bawah kerana dia mahukan cabaran. Di situ terdapat tirai yang menghalang saudara lain untuk masuk. Kelihatan di Fukutoshin Line platform berdirinya Jogo, Choso dan Hanami yang menunggu kedatangan Gojo. Kemudian Hanami tutup laluan di tempat itu menggunakan akar pokok. Tapi Gojo cakap tak perlu risau sebab Gojo takkan lari memandangkan hantu-hantu tu semua akan bunuh orang awam di situ. Walau bagaimanapun Jogo berkata mereka akan tetap bunuh semua manusia di situ. Gojo seperti dikepung dengan lautan manusia yang tak bersalah. Lalu Jogo, Choso dan Hanami mula membunuh manusia-manusia tu semua dengan kejam. Kemudian Jogo dan Hanami menumbuk Gojo secara serentak. Dengan adanya Infinity, Gojo tak dapat disentuh. Tapi Jogo dan Hanami aktifkan Domain Amplification, iaitu teknik yang membatalkan kes teknik orang lain. Ini bermakna kini Gojo boleh diserang dan Gojo sempat mengelak dengan pantas. Geto dah bagi tahu segala maklumat mengenai teknik dan personality Gojo dekat hantu-hantu tu. Jadi sekarang Gojo bukan saja susah nak menyerang sebab ada banyak orang, malahan dengan teknik Domain Amplification pun Gojo kena berjaga-jaga. Geto bagi tahu dia cuma perlukan 20 minit untuk sibukkan Gojo. Gojo mengelak tadi membuatkan Jogo fikir Gojo dah mula nak larikan diri. Sekali Gojo balas yang dia terkejut sebab Jogo boleh fikir dia dapat kalahkan Gojo sambil mendedahkan dia punya six eyes. Gojo tiba-tiba mengalih pandangannya kepada Hanami. Tergamam Jogo dan Hanami sambil Gojo berjalan ke arah mereka berdua dengan bergaya. Jogo tumbuk Gojo dan dia hairan sebab dia dapat bersentuhan dengan tangan Gojo. Kemudian Gojo bertindak ganas berlawan tumbuk dengan mereka tanpa menggunakan limitless teknik. Hanami fikir inilah masa yang sesuai untuk menyerang Gojo menggunakan kes teknik miliknya. Namun Hanami terpedaya dengan helah Gojo yang mahukan mereka hilangkan Domain Amplification. Lalu Gojo terus menyerang Hanami dan buat Jogo bertambah takut dengan Gojo. Gojo terlampau kuat walaupun cuma berlawan dengan menggunakan kes energi dan serangan fizikal. Choso cuba mengalih pandangan Gojo tapi Gojo tak pedulikan dia. Jogo dan Hanami kembali menyerang Gojo bersama Domain Amplification. Gojo ingatkan mereka yang taktik sama mereka itu boleh dibalas dengan Infinity yang dikuatkan. Tambahan pula Hanami dah semakin lemah, jadi Gojo pasti yang Hanami takkan mampu bertahan. Jogo yang dah gelisah mula ugut Gojo untuk bunuh orang awam. Walau bagaimanapun Gojo langsung tak kisah dan dia besarkan Infinity dia sehingga Hanami dihancurkan. Hanami pun terbunuh dan Gojo pandang Jogo sambil berkata, "Next." Jogo terdesak lari dari Gojo dan arahkan untuk Choso tolong lawan sekali agar kematian Hanami tak sia-sia. Gojo tak dapat selamatkan semua orang awam di situ tapi dia berjanji akan bunuh hantu-hantu tu. Tiba-tiba datang kereta api dan orang awam di situ berpusu-pusu nak naik sebab nak lari dari tempat bahaya tersebut. Malangnya train tu penuh dengan transfigured humans yang ditugaskan oleh Mahito untuk membaham manusia. Gojo terkejut melihat manusia tak bersalah yang terselamat di bawah tu dibunuh oleh beratus-ratus transfigured human. Mahito meluncur di udara dengan transfigured human yang seperti ular untuk dia terus menuju ke arah Gojo. Mahito cuba serang Gojo tapi dia gagal berbuat demikian. Kemudian lautan manusia muncul dari atas selepas akar Hanami dibuka. Gojo sedar yang mereka merancang untuk kumpulkan sebanyak manusia yang boleh dekat bawah tu. Choso dan Mahito mula membunuh orang awam di depan mata Gojo. Jogo muncul kembali untuk menyerang Gojo tapi Gojo sempat halang Jogo dan tangan Jogo diputuskan. Celaka Jogo ni pun lari semula. Manusia makin
banyak berada dalam ketakutan di sekeliling Gojo. Mahito sedar Gojo tak macam Yuji yang senang kesiankan orang. Gojo sanggup korbankan nyawa orang, tapi kalau banyak sangat yang mati, mestilah Gojo pun dah tidak mempunyai pengorbanan yang boleh dibuat. Satu-satunya cara yang Gojo ada ialah lakukan domain expansion. Tapi kalau Gojo lancarkan serangan itu, bukan saja musuh mati, tapi semua manusia di situ terlibat mati sekali. Gojo juga dilihat hanya sanggup korbankan nyawa orang yang dibunuh oleh ke-spirits, bukan yang dibunuh oleh Gojo Satoru. Tiba-tiba Gojo mengejutkan semua hantu tu dengan melancarkan domain expansion 0.2 saat. Gojo cuma teka yang manusia biasa hanya mampu berada dalam domain expansion unlimited void selama tempoh tersebut tanpa terkena kesan yang berpanjangan. Dengan domain expansion yang singkat, ke-spirits akan sedar bila-bila masa saja, jadi Gojo fokus bunuh semua transfigured human. Hasil kepantasan menakjubkan Gojo, sebanyak 1000 transfigured humans berjaya dibunuh dalam tempoh bawah 300 saat selepas tamatnya domain expansion. Sejurus tamatnya aksi Gojo yang mengkagumkan tu, muncul satu kotak di depan Gojo. Kedengaran suara Geto menyebut gate open untuk aktifkan prison realm. Kes objek tu pun terbuka dan sebiji mata yang besar dari prison realm memandang tepat ke arah sis ice Gojo. Geto pun muncul menegur Gojo yang terkejut melihat kawan baik dia masih hidup walaupun Gojo dah bunuh Geto pada tahun lalu. Memoris Gojo membanjiri otak Gojo dan sis ice yang menolak segala kemungkinan Geto ialah imposter, membenarkan prison realm untuk berfungsi dalam tempoh masa yang diperlukan. Kes objek tu pun menangkap Gojo dan Gojo langsung tak boleh bergerak. Kes energi Gojo juga tak dapat dirasai olehnya. Gojo akui dia dah ditundukkan oleh rancangan jahat musuh. Namun Gojo tak berpuas hati dengan identiti sebenar Geto. Sis Ice dia melihat badan dan kes energi Geto sebagai Geto yang sebenar, tapi jiwa dan perasaan Gojo yakin Geto ialah palsu, bukan Geto yang sebenar. Lalu Geto dedahkan identiti dia yang sebenar, iaitu otak yang mempunyai kes teknik yang membenarkan dia berpindah badan dengan bertukar otak. Otak tu bernama Kenjaku. Kes teknik Geto iaitu kes spirit manipulation juga dapat dikekalkan. Kenjaku akui Gojo terlampau kuat dan mengganggu plan dia ke atas dunia Jujutsu. Gojo membalas yang orang kuat yang lain akan tetap ganggu rancangan Kenjaku, dan sebagai contoh sorcerer yang kalahkan Geto yang sebenar iaitu Okotsu Yuta. Walau bagaimanapun Kenjaku tak faham apa yang hebat sangat Yuta, dan Yuta takkan jadi the next Gojo Satoru. Geto ucapkan selamat malam kepada Gojo dan berharap akan bertemu semula di dunia yang baru. Gojo berkata ianya selamat malam untuknya, tapi bagi Geto dia perlu sedarkan diri. Tangan Geto bergerak setelah kawan baiknya bertanya macam mana Geto boleh biarkan badan dia dikawal. Tangan itu mahu mencekik leher Geto, dan itu pertama kali terjadi kepada badan yang dikawal oleh otak jahat Kenjaku tu. Melihatkan peristiwa itu, Kenjaku bagitahu Mahito yang teori mengenai badan dan jiwa tidak tergabung adalah salah. Disebabkan takut perkara buruk berlaku, prison realm diarahkan ditutup supaya Gojo diperangkap. Akhirnya Gojo dengan jayanya diperangkap di dalam prison realm. Di dalam tu masa tidak bergerak dan Gojo tidak risau mengenai masalah yang dia dah timbulkan. Hal ini kerana Gojo Satoru percayakan semua orang yang dia kenali. Habis video aku. Komen pendapat anda mengenai kekuatan Gojo Satoru menentang 4 special grade. Alright okay, macam biasalah jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi sorcerer. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro Noro TV.